Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Ain Sofia binti Muhammad Sufyan wa raqmu talabati hiya 06 thani wa 09. في هذا اليوم سأتكلم عن الموضوع من الفتوى وهو ما يقول المفترون أن تغيروا الفتوى. Apa yang dikatakan oleh pemfitnah tentang perbuatan menukar fatwa. Jadi ada sebahagian yang mendakwa bahawa keperluan zaman memaksa mufti meninggalkan nas untuk mengikut evolusi dan pembaharuan. Dengan ini, mereka berpura-pura meletakkan syariah Islamiah selari dengan keadaan zaman dengan mengubah hukum bersama dengan perubahan zaman. Perkara ini bercanggah dengan istilah mengubah hukum dengan ubahnya waktu, tempat dan keadaan kerana ia terkeluar daripada nas-nas syariah dan kaedahnya yang umum. Demikian itu, Syekh Ali Hasbullah mengeluarkan pandangan beliau bagi melawan dakwaan ini. Beliau berkata, ada sebahagian yang mendakwa bahawa syariah Islamiah menerima evolusi dan pembaharuan sesuai dengan tradisi dan adat yang dibangunkan dalam zaman dan persekitaran yang berbeza. Golongan ini juga berpegang kepada slogan kebebasan dan logik akal. Terdapat beberapa contoh bagi pegangan mereka ini. Yang pertama, tudung dan jubah wanita adalah perkara yang lapuk. Dan yang kedua, mereka mewajibkan keadilan terhadap undang-undang berkait dengan hak individu, terutamanya yang berkaitan dengan wanita, seperti kesamaan antara hak wanita dan lelaki dalam isu warisan harta. Di samping itu, Syekh Ali Hasbullah mengatakan bahawa perkataan evolusi adalah tipu daya dan muslihat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam jiwa dan pemikiran sebilangan umat Islam untuk menghapuskan prinsip dan pegangan mereka. Ada yang terpengaruh dan mengatakan bahawa syariat Islam itu moden. Pada masa yang sama, beliau mengatakan bahawa sesungguhnya fatwa dan hukum itu boleh berubah dalam ijtihad kerana hukum merupakan sebahagian daripada keperluan untuk menjaga maslahah individu dan perubahan dalam fatwa adalah bersandarkan kepada perubahan adat dan uruf, bukannya pada nasah hukum atau perbezaan pada asal ucapan atau perubahan pada nas. Selain itu, perubahan fatwa tidak bermaksud mengubah perkara yang lama dan tidak juga bermaksud evolusi dan pembaharuan. Perubahan fatwa dilakukan dengan ijtihad secara keseluruhan dan kolektif mengikut syariat Islam. Dengan ini, para mujtahid dapat menetapkan hukum-hukum mengikut keadaan zaman dan tempat dalam aturan umum syariah yang bertujuan ke arah mencapai kebenaran dan keadilan pada setiap masa, tempat dan keadaan. Seterusnya, terdapat beberapa contoh yang dinyatakan oleh para ulama dalam perbahasan mengubah fatwa mengikut zaman, tempat dan keadaan. Antaranya, yang pertama, peristiwa membenarkan pembacaan Al-Quran dalam bahasa Parsi menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membenarkan beberapa orang Parsi membaca ayat-ayat Al-Quran yang tiada penakwilan dalam bahasa Parsi apabila beliau menyedari bahawa perbuatan ini membawa kepada kesesatan, maka beliau menarik semula fatwanya. Contoh yang kedua ialah perbuatan menangkap unta liar atau sesat. Baginda Rasulullah SAW melarang perbuatan menangkap unta liar. Namun begitu, ketika zaman pemerintahan Saidina Uthman bin Affan, beliau memerintahkan untuk menangkap unta yang sesat, menjualnya dan menjaga harganya untuk pemilik unta tersebut. Tujuan menukar fatwa ini adalah kerana peningkatan kerosakan dalam kalangan masyarakat ketika itu. Baiklah, setakat ini sahaja penerangan saya mengenai tajuk Ma Yaqul Al-Muftarun An Taghayyarul Fatwa. Sekian, terima kasih. Ma'assalamah.